Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini dapat lagi kita sambung kembali majlis ilmu, tazkirah dan juga kuliah duha. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung hadis yang kita tertinggal, yang baki sedikit lagi di penghujung hadis ini. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Setelah malaikat Jibril ini mengemukakan beberapa soalan kepada Nabi SAW, di antaranya soalan yang berkaitan dengan Islam, lalu dijawab dengan jelas dan dengan sempurna oleh Nabi SAW, dan soalan yang kedua yang berkaitan dengan masalah iman, dan yang ketiga berkaitan dengan ihsan. Lalu malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Bagi tahu kepada aku tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Jadi hari kiamat ini suatu perkara yang gaib, perkara yang mendatang. Bila ditanya Nabi tentang hari kiamat, apa jawapan Nabi? Nabi jawab apa? Nabi cerita tak tarikh sekian hari bulan. Jadi jawab Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya tentangnya, iaitu tentang kiamat, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya. Siapa ditanya? Nabi SAW. Tidaklah orang yang ditanya, iaitu Nabi, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Yang bertanya adalah malaikat Jibril. Sudah tentu perkara kiamat, perkara-perkara yang mendatang, perkara-perkara yang gaib ini, malaikat Jibril lebih tahu daripada Nabi. Sebab malaikat Jibril ini adalah merupakan utusan, wakil, perantaraan Allah dengan Nabi. Sesuatu maklumat yang Nabi ketahui adalah merupakan penghabaran yang datang daripada malaikat Jibril, yang Allah Ta'ala bagi tahu dulu kepada malaikat Jibril. Jadi sesuatu perkara yang diketahui oleh Nabi hanyalah melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Menunjukkan Nabi SAW sendiri pun tak tahu benda-benda yang gaib. Macam mana orang duk sebut ada wali, ada tok guru, ada ustaz, ada tok lebay, ada tok syekh, ada habib, boleh buat penentuan-penentuan tentang perkara yang mendatang. Di antara perkara yang mendatang, perkara yang paling besar adalah kiamat. Yang hanya diketahui ilmu sa'ah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tak tahu kecuali bila dikhabarkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Jauzi menyebut di dalam kitabnya Al-Manarul Munif, di antara ciri-ciri hadis yang maudhu' ataupun hadis yang palsu adalah hadis-hadis yang menceritakan berlakunya sesuatu perkara pada tarikh-tarikh yang tertentu. Tak boleh. Pada bulan-bulan yang tertentu. Maka ini suatu hadis yang direka dan dicipta oleh manusia. Kerana Nabi SAW sendiri, berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan ini, dia tak tahu perkara-perkara yang akan datang dan tak tahu perkara-perkara yang gaib. Lalu malaikat kemukakan lagi soalan yang seterusnya. Bila dah tak tahu kiamat, bilakah berlakunya kiamat? Qala fa akhbirni an imaratiha. Bagi tahu kepada kami an imaratiha. Maknanya bagi tahu kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat Nabi boleh bagi tahu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bagi tahu. Jadi Nabi boleh bagi tahu tanda-tandanya sahaja, tetapi tarikh ataupun masa tidak diketahui oleh Nabi. Nabi kata qala antalidal amatu rabbataha. Di antara ciri ataupun perkara-perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat ini, tanda-tanda kiamat, maknanya antalidal amatu rabbataha,
melahirkan seorang hamba akan tuannya. Apa maksud seorang hamba melahirkan tuan? Sebahagian daripada ulama kata yaksurul uququ fil aulad, maka banyaknya anak-anak di akhir zaman ini menderhakai kedua ibu bapa. Bukan sahaja meninggikan suara terhadap kedua ibu bapa, yang mana meninggikan suara terhadap ibu bapa ini ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bahawa manusia sekali-kali tidak menyembah melainkan Allah. Hadirin, cuba kita tengok. Allah Taala letakkan penghormatan kepada dua ibu bapa ini selepas penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Taala mewajibkan supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah sembah Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berlaku ihsan, buat baik kepada kedua ibu bapa. Insya-Allah untuk kita dapat kehidupan yang berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi sesiapa yang masih mempunyai kedua ibu bapa, hendaklah hormati kedua ibu bapa kita, kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian. Dan seterusnya Allah Taala sebut wala takul lahum uffin. Selepas beberapa ayat daripada itu Allah Taala kata wala taqul lahum uffin. Jangan kamu menyebut terhadap keduanya, yakni kedua ibu bapa, uffin. Uffin ni sama ada kita ke ih ke ke. Kita meninggikan suara, bukan sahaja menengking. Meninggikan suara kepada ibu bapa. Sekarang ni banyak tak berlaku. Anak-anak remaja-remaja yang tidak menghormati kedua ibu bapa. Bukan sahaja meninggikan suara, bahkan sanggup sebahagian daripada remaja pukul kedua ibu bapa dia. Ada yang berlaku di Malaysia ini kerana ibu bapa dia tak bagi duit kepada dia nak beli ganja, nak beli dadah. Maka dia tak tahan sangat ketagih dadah tu, dia pukul kedua ibu bapa dia. Bahkan yang lebih ketara, yang lebih dahsyat, sanggup membunuh kedua ibu bapa kerana sesuatu permintaan, sesuatu hajat mereka tidak dapat dipenuhi oleh kedua ibu bapa. Maka ini dosa yang terlalu besar. Bukan sahaja meninggikan suara. Jadi Nabi SAW telah menyebut di dalam hadis ini, di antara tanda kiamat itu apa dia? Iaitu maknanya anak-anak atau remaja derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan tafsiran yang kedua yang disebut oleh ulama terhadap hadis yang kita bacakan tadi, iaitu antalidal amatu rabbataha, iaitu dia kata banyaknya berlaku futuh, pembukaan di dalam negara-negara di akhir zaman ini. Maka bila berlakunya maknanya pembukaan kota-kota, negara-negara, ada tawanan-tawanan. Bila tawanan-tawanan itu, maka tawanan-tawanan itu bagi pejuang-pejuang mujahidin Islam, dia boleh kahwini dengan tawanan. Dan tawanan itu adalah dijadikan sebagai hamba. Hamba itu dia ada anak, dan anak itu akan menjadi pemimpin. Itu sebahagian kecil daripada tafsiran ulama terhadap hadis yang kita bacakan tadi. Di antara cirinya lagi, wa antaral hufata urata alata ri'a asya. Dia kata kamu melihat sebahagian daripada manusia ini, maknanya dia tidak berkasut, tidak berpakaian. Seorang miskin yang menggembala akan binatang, menggembala kambing. Maknanya sebahagian daripada tanda akhir kiamat ni, orang miskin pada peringkat mulanya tak berkasut, tak berpakaian, yang menjadi penggembala binatang, yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlumba-lumba membina bangunan rumah yang sangat hebat. Orang sebut bangunan yang mencakar langit. Peringkat mulanya dia susah je, dia miskin je, dia berlumba-lumba untuk memperolehi keduniaan. Summan talaqa falabistu maliya. Selepas itu malaikat ini pun, lelaki yang disebut di dalam hadis tadi, ittala'a alaina rajulun. Tak berapa lama selepas daripada dia mengemukakan beberapa soalan, lalu dia pun menghilangkan diri. Summa qala li ya Umar. Kemudian Sayyidina Umar kata, Rasulullah tanya kepada aku,
wahai Umar, atadri manis sa'il? Adakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah yang mengetahui. Tengok. Ini di antara kaedah tuan-tuan, kalau kita tak tahu kita kata wallahu a'lam, jangan duk tebing jawab juga. Jangan duk terak jawab juga. Terak tebing ni tahu tak? Maknanya berusaha nak jawab juga walaupun dalam keadaan dia tak tahu. Diriwayatkan Imam Malik ini rahimahullahu taala dikemukakan kepada beliau 20 soalan lebih. Ada yang mengatakan 27 soalan. Ada yang mengatakan 23 soalan orang kemukakan soalan kepada Imam Malik. Imam Malik ini salah seorang daripada guru kepada Imam Syafi'i. Dia dipanggil alim Madinah. Dipanggil Imam Darul Hijrah. Sebab apa dipanggil Imam Darul Hijrah? Kerana Nabi SAW pernah berhijrah daripada Mekah ke Madinah Munawwarah. Seorang alim besar Imam Malik ini, semua orang tahu. Sahibul mazhab, pengasas mazhab Maliki. Bila ditanya kepada beliau beberapa soalan yang berkaitan dengan agama, dia tak jawab semua. 20 soalan lebih tu dia jawab 3 soalan. Hak lain semua dia tak jawab. Lalu orang kata, apa pelik tok guru, orang alim, tok syekh ni, ulama besar, sahibul mazhab, pengasas mazhab ni, kenapa tak boleh jawab? Sedangkan kalau orang biasa pun boleh jawab. Lalu hebohlah di Madinah ini tentang Imam Malik tak boleh jawab 20 soalan lebih. Lalu orang report kepada Imam Malik. Dia kata, wahai tok guru, wahai ustaz, wahai tok syekh, dia kata orang petikai tentang jawapan kamu, tak mampu nak jawab 20 soalan lebih, hanya jawab 3 soalan, sedangkan kamu ni orang alim besar. Kamu tak rasa malu ke? Orang kritik kamu macam tu. Dia kata, akhbir ilan nas anna malikan la yadri. Kamu bagi tahulah kepada orang, kepada masyarakat Madinah ini, Malik memang tak erti apa, dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu, guru kepada Imam Syafi'i. Sebab apa dia tak jawab? Dia boleh jawab, tetapi bila tak ada dalil, tidak ada hujah daripada Quran, daripada hadis dan juga daripada asar sahabat, dia tak berani jawab. Tetapi kita ni jawab, dalil pun tak ada, Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, asar sahabat pun tak ada, pendapat ulama-ulama muktabar pun tak ada. Tetapi boleh jawab, saya rasa hukum ni beginilah, saya rasa beginilah. Dia jawab mengikut rasa dia. Rasa-rasa ini di jenis makanan, tom yum ke, keropok lekor ke, kita roti canai ke, bihun sup, itu boleh rasalah masin ke tak masin ke, sedap ke tak sedap. Ada pun sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama bukan merasakan kepada perasaan, dia berdasarkan kepada dalil, dia berdasarkan kepada hujah, dia berdasarkan kepada nafs. Sebab tu ayat-ayat yang selalu kita baca, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika berbeza, berselisih pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kembali kepada Allah, yakni tengok Quran dulu. Jadi ustaz-ustaz, tok guru kena baca Quran, kena faham Al-Quran, kena mengaji Al-Quran. Yang keduanya, ila Rasul, kena mengaji hadis. Tapi bila tak mengaji hadis, macam bagaimana mungkin boleh berdalilkan dengan hadis? Kadang-kadang ambil hadis juga, hadis maudhu'. Dia boleh baca juga, nak cari, nak reka jugalah, nak reka, nak cipta agama ni, dia ambil hadis-hadis maudhu'. Ataupun hadis itu sahih, tetapi kefahaman dia salah. Macam yang saya sebut dalam pelajaran kita yang lepas kan, sayati fi akhir zaman, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Bukhari, berlaku di akhir zaman ini, pemuda-pemuda selalu berhujah menggunakan dalil Al-Quran. Dia kata ini di antara tanda kiamat. Sebenarnya salah. Memang disuruh, diperintahkan supaya berdalil, berhujah dengan menggunakan Quran hadis. Hadis ini memberi gambaran tentang perselisihan berlaku di kalangan sahabat, iaitu golongan Khawarij. Sikit-sikit dia baca Quran, tetapi dia tidak tunduk kepada pemerintah. Pemerintah yang sah, yang dilantik secara syura, maka dia lawan. Ini ulama-ulama kata, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, ini golongan Khawarij. Dan hadis ini bukan menceritakan tentang akhir zaman, yakni zaman kita sekarang, tak kena-mengena. Tetapi walaupun boleh mengemukakan, memetik hadis-hadis yang sahih, tetapi memberi tafsiran yang salah. Sebab apa tak belajar hadis? Ini kesannya. Yang kedua, pendapat sahabat ke kita kata, tabi'in, ataupun pendapat ulama yang muktabar. Jadi Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam, aku pun tak tahu.
Aku tak tahu. Serah kepada Allah Ta'ala yang mengetahui, Nabi yang lebih mengetahui. Nabi lah jawab. Siapa yang tanya Nabi beberapa soalan? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibrilu, sebenarnya yang datang yang kamu tak tahu, la ya'rifuhu minna ahadun, hadis yang kita baca semalam, mana-mana orang pun daripada kalangan kami, daripada kalangan kami ni tak kenal dia. Nak kenal macam mana dia malaikat tiba-tiba je muncul. Tiba-tiba je muncul. Dia kata itu adalah malaikat Jibril atakum, yang dia datang kepada kamu, yu'allimukum, nak mengajar kamu dinakum, akan selok-belok agama kamu. Tujuan Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril ini adalah untuk mengajar tentang masalah agama. Jadi di dalam masalah agama Islam ini, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad dan dibawa melalui perantara malaikat Jibril. Kadang-kadang dalam isu agama ini, Allah Ta'ala utuskan malaikat supaya pergi bertemu dengan Nabi. Jadi malaikat ini, dia berada di alam ghaib. Malaikat ini berada di dalam alam ghaib, tidak boleh dikesan oleh panca indera manusia. Tetapi, bila dia menjelma sebagai makhluk, contohnya dia menjelma sebagai manusia, maka boleh bersentuhan. Kalau tidak, nak tengok tak boleh, nak rasa, nak sentuh tak boleh. Bukti boleh bersentuhan, dia menemukan lutut beliau dengan lutut Nabi SAW. Maknanya berlaku sentuhan. Dan Nabi dan juga para sahabat boleh melihat tentang kemunculan malaikat Jibril. Asal-asalnya memang tak boleh nampak. Peristiwa yang kedua, malaikat Jibril ini menjelma sebagai makhluk yang bukan malaikat, iaitu ketika Nabi SAW menerima wahyu. Yang dia datang peluk Nabi tu kan. Dia kata Iqra. Nabi kata wa ma ana biqari'in, aku tak reti nak baca ni. Lalu dia lepas, bila dia peluk dengan kuat, farattahu fa arsalahu. 3 kali, farattahu fa arsalahu, farattahu fa arsalahu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi malaikat Jibril ni asalnya tak boleh nampak, tetapi bila dia menjelma sebagai manusia, boleh dikesan dan boleh nampak. Di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, di antaranya tadi saya dah sebut bahawa malaikat Jibril ini dia boleh menjelma sebagai manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keseterusnya, annal alima idza su'ila an syai'in wa lam ya'lamhu an yaqula la a'lamuhu. Dia kata di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tadi, kalau dia tak tahu, dia kena jawab Allahu a'lam. Macam Sayyidina Umar jawab tadi dan juga Rasulullah jawab. Sayyidina Umar kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi pula kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tak tahu kata wallahu a'lam. Jangan duk cuba juga nak jawab. Kalau tak jawab malu lah depan anak murid ni. Anak murid kodi-kodi je, biasa-biasa je, orang awam. Aku ni ustaz, tok guru, maulana, syekh, doktor, ustazah. Tak jawab ni rasa koman dah. Malu kat orang daripada malu dengan Allah Ta'ala. Dia tidak bertanggungjawab terhadap ilmu, tidak amanah terhadap ilmu. Sedangkan kita kena sedar dan kita kena faham ilmu-ilmu yang ada dalam dada kita ni, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberi kepada kamu ilmu melainkan sedikit sangat. Asal-asal ayat ini menceritakan tentang kedudukan Nabi Musa AS. Bila tengah-tengah dia duduk ceramah daripada kalangan Bani Israel, di khalayak ramai di depan Bani Israel, tiba-tiba ada soalan daripada kalangan Bani Israel, tanya dia, siapa yang paling alim sekali dalam dunia ni? Dia kata aku lah. Betul sungguh jawapan dia. Cuma Allah Ta'ala nak mendidik hati dia supaya tawaduk, lalu suruh bersahabat dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini, sebahagian ulama kata Nabi sebab dia diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala. Dan sebahagian ulama kata dia seorang wali. Itu khilaf tentang kedudukan dia. Tapi bagi saya, bahawa mengatakan dia seorang Nabi itu lebih kuat. Sebab fawajada abdan min ibadina allamnahu min ladunna. Allah Ta'ala sebut fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan minna, yang kami datangkan rahmat di sisi kami. Maknanya Allah Ta'ala juga telah selain daripada rahmat, dia bagi wahyu.
Yang orang sebut Nabi Khidir ini, apa dia tahu perkara-perkara yang gaib? Tak tahu. Dia dapat ilmu laduni. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu yang diturun di sisi Allah, iaitu wahyu di sisi Allah Ta'ala. Sebahagian daripada masyarakat faham ilmu laduni ni ilmu yang tak payah belajar. Tidur-tidur mimpi dapat ilmu. Tak betul. Nabi Khidir tak tahu perkara-perkara yang gaib. Ilmu laduni yang dimaksudkan sini min ladunna ilma, iaitu suatu ilmu yang diajar di sisi Allah, yakni wahyu. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak didik Nabi Musa ini, lalu disuruh bersahabat dengan Nabi Khidir. Bila Nabi ringkas ceritanya panjang, tuan-tuan boleh baca dalam surah Kahfi. Dia pergi naik atas bahtera, dia tebuk bahtera tu, dia buat benda pelik. Lalu Nabi Khidir ni dia tebuk bahtera. Nabi Musa nampak pelik, tegur, kenapa kamu buat kerja macam ni? Dia kata, nantilah lepas ni aku beritahu. Lepas tu dia jumpa budak dibunuh. Dia pergi tempat yang suatu rumah yang berada di satu tempat yang tidak didiami oleh orang. Rumah tu runtuh, dia dirikan. Lalu yang pertama, sebab apa dia tebuk kapal tu? Kapal itu digunakan oleh nelayan. Jadi supaya hari itu dia tak bekerja, tidak mencari ikan, kerana di dalam laut ada lanu-lanu yang nak rampas harta benda dan nak membunuh nelayan. Sebab tu hari itu dia tak pergilah nelayan. Dia tidak boleh cari ikan, maka dia selamat. Budak ni kenapa dibunuh? Kerana besar nanti dia derhaka kepada dua ibu bapa dia. Jadi rumah yang di tengah hutan yang didirikan yang tak ada penghuni itu sebab apa? Sebenarnya ada anak yatim yang akan duduk di rumah tu. Di bawah tu ada harta benda mereka. Jadi ringkas ceritanya, bagaimana Nabi Khidir boleh tahu? Kerana wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, ilmu laduni ini adalah ilmu yang diajar oleh Allah. Diajar oleh Allah. Dan yang kedua, di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis tadi, kama fil hadisi dalalatun ala tariqatin min turuqit ta'lim. Hadis tadi adalah menunjukkan sebahagian daripada jalan dalam mengajar. Di antara jalan cara mengajar ni, Tok Guru baca kitab ceramah, hurai, bagi tafsirah kepada orang. Dia baca je. Anak murid dengar pasang telinga. Yang kedua, dalam bentuk tanya soalan. Ini apa jawapan? Ini apa jawapan? Ini apa jawapan? Ini apa makna? Itu mengajar. Bila tanya macam tu, anak murid akan rasa terkejut. Dia rasa terpegun, dia akan cuba nak cari jawapan. Itu di antara cara pengajaran ataupun mengajar yang berkesan. Yang jadi banyak anak murid tak faham ni, dia belajar sehala dipanggil. Tok Guru duk baca kitab, anak murid duduk depan hangguk. Faham? Faham Tok Guru. Faham Cikgu. Maknanya Tok Guru faham, Cikgu faham. Dia tak faham sampai ke sudah. Sebab tak pernah test, tak pernah ditanya. Sebab tu bila kita mengajar orang, kena tanya. Ini apa makna dia? Ini apa terjemahannya? Ini apa maksudnya? Ini apa kefahamannya? Itu di antara cara berdasarkan kepada pengajaran yang diambil daripada hadis tadi. Wahya soalu wal jawabu. Soal jawab. Wa hakadha yanbaghi lida'iyati. Dia kata inilah sepatutnya yang dilakukan oleh pendakwah ataupun guru, supaya dia test anak murid yang berada di hadapan dia. Dia test dengan dia mengemukakan beberapa soalan. Yang ketiga tadi dah kita sebut, fil hadisi dalilun ala anna al malaikata yatashakkaluna ala suratil bashar. Dia boleh datangkan bentuk dalam bentuk manusia. Wa yashhadu dhalika nususun minal Quran. Dia kata, disaksikan, dia kata dalil-dalil daripada Quran yang banyak malaikat Jibril ini boleh menyerupai akan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, kama anna fil hadisi dalalatun ala istihbabi tahsini thiyabi. Hadis tadi dia kata suatu galakan, sunat, elok mencantikkan pakaian ketika kita pergi mengaji. Dia kata wal hayati wan nazafati, maknanya keadaan pakaian kita tu bersih, elok, comel, baru pergi mengaji. Ni dalam keadaan pakaian berselekeh, kotor, tak bersetrika, pergi mengaji. Tengok tu dia macam comot, maka bersihkan pakaian, elokkan pakaian. And ad-dukhulil 'alal ulama, ketika masuk bertemu dengan ulama. Bila nak mengaji, duduk depan Tok Guru, memang dia suka duduk depan Tok Guru, duduk dekat dengan Tok Guru, tapi bau hapak, tak mandi 2-3 hari, maknanya gigi tak bergosok,
berserebeh. Tok guru nak mengajar ni pun tak semangat. Tok guru nak mengajar ni pun tak semangat. Tapi kalau bersih, cantik, hebat tu, rasa ceria, majlis tu ada rasa ceria dan dikenakan wangi-wangian. Ini bagi lelaki lah, perempuan tak boleh pakai wangi-wangian keluar daripada rumah. Maka barulah tok guru semangat nak mengajar. Bila dia semangat nak mengajar, baru dia boleh mengajar itu dengan baik. Ini dia asyik nak berhenti je lah. Sebab nampak suasana di dalam majlis ilmu tu tidak tenteram. Bau dengan berbagai-bagai bau. Kita tengok. Dia kata di sini, memiliki pakaian yang baik ketika mengaji. Wal fudala wal muluk, nak jumpa orang yang hebat-hebat dan juga pemimpin-pemimpin negara pun kena sama. Tetapi kita memanglah jumpa pemimpin, sultan, agung, menteri ni pakai cantik elok. Tapi kalau masuk dalam majlis ilmu jadi serebeh pula. Ikut dan je. Kalau pakai baju Melayu tu butang pun tak ada. Jadi pakai elok-elok, kemas-kemas nak masuk dalam majlis ilmu ni. Dan pengajaran yang seterusnya daripada hadis yang kita ambil tadi, yang kita baca tadi, fil hadisi bayanu adabil julusi fil halaqil ilmi. Dia kata dalam hadis tadi nak menceritakan tentang adab-adab menuntut ilmu, halaqah. Maknanya orang dulu mengaji buat bulatan. Halaqah dipanggil. Maknanya halaqah ilmu. Fa Jibril alaihi salam jalasa qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaji duduk jauh-jauh. Yang saya cerita semalam tu kan. Mengaji ni duduk cari tiang, duduk cari dinding-dinding ni. Sebab tu bila saya mengajar ni, ramai sampai penuh masjid, sampai rapat ke dinding. Maknanya rapat ke dinding tu duduk cari dindingnya di depan tu kosong. Bila orang tanya saya, ramai tak malam ni mengajar? Oh, ramai sampai rapat ke dinding. Rapat ke dinding ni sebab cari dinding. Di depan tu kosong. Jadi malaikat ajar kita mengaji ni dekat rapat dengan tok guru. Dia kata malaikat Jibril ni, fa Jibrilu alaihi salamu jalasa qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu dia duduk berhampiran ataupun dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi hatta ya'khudha al-ilma bidiqqatin. Dia kata inilah sepatutnya dilakukan oleh penuntut-penuntut ilmu. Dia dapat ilmu itu dengan tepat, dengan halus, dengan teliti. Wa tasbutu min afwahul ulama. Dia tersabit dapat ilmu itu daripada mulut ulama. Kalau duduk jauh-jauh, tok guru cakap lain, dia faham lain. Ada satu cerita tuan-tuan. Dia tak faham tentang masalah ilmu. Dia pelajar ni, cerita ni tak dalam Quran, tak dalam hadis Nabi. Tapi ada satu cerita ni, orang yang suka mengaji. Bila tok guru kata, pada hari Jumaat disunatkan pakai bau-bauan. Dia bila sampai tak ayat itu, pakai bau-bauan, dia tertidur. Lepas tu dia balik rumah dia, hari Jumaat, dia ambil bawang, dia sapu kat badan dia. Isteri dia tanya, kenapa ni? Sebab dia tok guru kata hari Jumaat sunat pakai bawang, sedangkan tok guru kata pakai bau-bauan, bukan pakai bawang. Tapi masa tu dia tertidur, dia sapu bawang seluruh badannya, lalu dia pergi sembahyang Jumaat. Tengok satu benda yang salah. Satu benda yang salah. Jadi sebab apa? Tak dengar betul-betul daripada mulut tok guru. Dia tak dengar betul-betul sebab duduk jauh. Yang seterusnya, fil hadisi dalalatun annal ghaiba la ya'lamuhu illallah azza wa jal. Perkara yang ghaib ini tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu hadhihi al-haqiqati nususun katsiratun minaz-zikril hakimi. Banyaklah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa perkara yang ghaib ini tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi kata wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Allah Taala sebutkan, rakamkan cerita ni dalam Al-Quran. Nabi kata wala a'lamul ghaiba. Aku sendiri tak tahu benda yang ghaib. Jadi kena jelas. Maknanya perkara yang ghaib ini hanya dapat diketahui, dikesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. La ya'lamuhu illahu. Sesungguhnya di sisinya lah anak kunci ilmu ghaib. Tidak mengetahui akannya ilmu ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu dulu bacaan kita Usulus Salasah. Kita sambung perbincangan kita berhubung dengan perbahasan fiqh di dalam kitab Safinatun Najah. Cuma saya nak lanjutkan perbahasan
tentang soalan yang dikemukakan kepada saya, bila saya kata ada pandangan ulama yang mengatakan ataupun mengharuskan menunaikan sembahyang jenazah ini walaupun tak ada wuduk. Lalu orang tanya saya, di manakah dalil Ustaz ambil? Kitab mana yang kata demikian? Sebenarnya dalil banyak, kitab pun banyak. Saya bawa salah satu daripada kitab, iaitu Darsul Mishkat. Di dalam Darsul Mishkat ada perbahasan di sini, di dalam menghuraikan, di dalam mensyarahkan hadis Nabi SAW, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima mana-mana sembahyang melainkan dengan tuhur. Tuhur yang dimaksudkan di sini adalah air sembahyang. Mana-mana sembahyang tak diterima oleh Allah melainkan dengan ada air sembahyang. Jadi para ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama fiqh di dalam mentafsirkan, menghuraikan, mensyarahkan hadis ini menyebut namas jenazah or sajadat tilawah ka hukum. Dia kata sembahyang jenazah dan sujud tilawah. Sujud tilawah ni maknanya sujud bila kita baca ayat Quran. Sebahagian ulama kata ada 14 tempat, sebahagian ulama kata ada 15 tempat ayat-ayat Quran bila kita baca disunatkan kita sujud tilawah. Dipanggil sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Dua ini dibahaskan oleh ulama, adakah sembahyang jenazah dan sujud tilawah itu juga perlu adanya sembahyang? Isbat persab ulama ke ittifaq ke namas jenazah or sajadat tilawah ke ilawah baki tamaman namazu ke sihat ke liye taharat syarat ulama sepakat mengatakan wajib ada sembahyang bila nak sembahyang, kecuali dua masalah ini. Dua masalah ini ulama berbeza pendapat. Sembahyang jenazah dan juga sujud tilawah. Ulama berselisih pendapat, tak sepakat. Adapun selain daripada ini, maka wajib ada sembahyang. Apa dia? Wajib ada sembahyang. Sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang raya. Semua kena ada sembahyang. Semua sembahyang ni kena ada sembahyang. Tetapi dua perkara ini, sembahyang jenazah dan juga sujud tilawah, ulama khilaf. Adakah wajib ada sembahyang? Dia kata, saya baca sekali lagi. Isbat persab ulama ke ittifaq ke. Ittifaq ki namas jenazah or sajadat tilawah ke ilawah baki tamam namazu ke sihat ke liye taharat syarat Namas jenazah, sembahyang jenazah dia kata or sajadat tilawah me ikhtilaf maka sembahyang jenazah dan juga sujud tilawah ni khilaf. Siapa-siapa yang dengar saya baca kitab urdu ni, kalau tak betul nahwu dia tolong perbetul lah. Sebab dah lama dah tinggal kitab urdu ni, asyik dah baca kitab Arab je. Dia kata dua perkara ini maka berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Jumhur fuqaha ke nazdik. Dia kata jumhur fuqaha punya pendapat indono ke sihat keliye bi taharat syarat Jumhur ulama kata dua perkara ini juga untuk menganggap sembahyang itu ibadat itu sah, kena ada sembahyang juga. Dua perkara ini jumhur ulama punya pendapat, apa dia, sembahyang jenazah, sujud tilawah, kena ada sembahyang juga. Itu jumhur ulama punya pandangan. Jumhur ini, apa makna jumhur? Apa perbezaan jumhur dan apa perbezaan ijma'? Jumhur maknanya pendapat kebanyakan ulama. Contohnya ulama bahas macam 4 mazhab. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kadang-kadang Imam Hanafi duduk sendirian di dalam sesuatu pegangan, sesuatu masalah. Yang lain sepakat. Contohnya apa dia? Macam sembahyang jenazah, Imam Hanafi kata tak ada sembahyang pun sah. Imam lain kata tak sah. Maka yang tiga ini dipanggil jumhur. Imam Syafi'i berpendapat sujud dengan menutup dahi macam ni tak sah sembahyang. Tetapi jumhur ulama Maliki, Hanafi, Hambali kata sah. Maka Imam Syafi'i bersendirian di dalam masalah ini. Apa yang nak diterangkan di sini, jumhur adalah ramai daripada kalangan ulama yang khilaf seorang ulama, itu jumhur. Adapun ijma', kesepakatan para ulama termasuk 4 mazhab. Kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Wajiz fil Usul, bukan saja 4 mazhab, melibatkan mazhab-mazhab yang keluar daripada 4 mazhab yang diiktiraf di dalam agama. Syiah tak masuklah, Syiah bukan mazhab. Jadi jumhur ini maknanya kebanyakan ulama daripada 4 mazhab ini. Kalau ijma' ulama, kesepakatan para ulama walaupun terkeluar daripada mazhab yang 4. Okey, jumhur ulama kata tak sah.
kena ada sembahyang kecuali Imam Abu Hanifah. Dia kata di sini, Imam Sya'bi, Ibnu Ulayyah or Imam Tabari, K. Nazdik. Jadi Imam Sya'bi, Ibnu Aliyah, dia kata Ibnu Jaril At-Tabari punya pendapat in dono ke liye sihat daruri nahi he. Dia kata untuk mengesahkan sembahyang jenazah dan juga sujud tilawah tak perlu ada sembahyang. Tak perlu ada sembahyang. Sebab sujud tilawah bukan sembahyang. Sujud tilawah bukan sembahyang. Dan sembahyang jenazah pun hakikatnya dia bukan jenis sembahyang. Dia adalah doa, lebih kepada doa. Lebih kepada doa. Sebab dalam sembahyang jenazah ni dia tidak ada rokok, dia tidak ada sujud, tidak ada perbuatan-perbuatan yang sebagaimana sembahyang biasa. Imam Bukhari ke Nazdik, namas jenazah ke sihat ke liye taharat syarat he. Imam Bukhari juga dia punya pendapat. Sebab Imam Bukhari ini dia memiliki mazhab yang mustaqil. Apa maknanya? Dia tak pegang pada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dia tak ada mazhab. Mazhab dia sendiri. Mazhab apa? Mazhab yang berdasarkan kepada hadis Nabi. Kalau kita nak tahu fiqh Imam Bukhari, kita baca Sahih Bukhari. Bukan baca sajalah, kena belajar. Nak kenal, nak tahu fiqh Imam Bukhari ini, iaitu fiqhul Bukhari fi tarajjumihi. Jadi ulama-ulama kata fiqh Imam Bukhari ini adalah berkaitan, tertakluk tentang turjumatul bab dia. Tengok tajuk yang dia letakkan tu, itulah fiqh dia. Kebanyakan fiqh dia berdasarkan kepada tajuk yang diketengahkan. Imam Bukhari juga mengatakan bahawa sembahyang jenazah kena ada sembahyang. Sajadat tilawah ke nahi. Tetapi sujud tilawah Imam Bukhari kata sujud tilawah tak perlu ada sembahyang. Imam Sya'bi wa ghairu hadarat ke mazhab ke wajah ki us hadis me salawat ko mutlaqan zikir kia gia he. Imam Sya'bi yang mengatakan bahawa sembahyang jenazah tak perlu ada sembahyang kerana dalam hadis itu menyebut sembahyang secara mutlak, sembahyang yang melengkapi ada sujud, ada iktidal, ada qiyam, rokok dan sebagainya. Sembahyang yang macam itulah yang kena ada sembahyang. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Sembahyang yang macam tu kena ada sembahyang, Imam Sya'bi kata. Adapun sembahyang jenazah, dia bukan merupakan as-salatul kamilah ataupun as-salatul tamah. Bukan sembahyang yang sempurna, bukan sembahyang yang lengkap. Dia berdiri je. Sembahyang jenazah ini, dia baca doa je. Jadi bukan merupakan sembahyang yang lengkap sebagaimana sembahyang-sembahyang biasa. Jadi hujah Imam Sya'bi kata dia tak perlu ada sembahyang. Okey. Lalu dia kata lagi or namas ke fard kamil wu namazime jisme, namas yang sempurna dia kata iaitu jenis sembahyang yang macam mana? Rokok, sujud, qiyam, sab umur pai jatihe. Dia kata setiap perkara yang ada di dalam sembahyang yang sempurna itu seperti rokok, qiyam, sujud ada. Nambah jenazah or sajadat tilawah sab seumur mustamir nahihe. Dia kata sembahyang jenazah dan sujud tilawah tidak merangkumi apa yang disebutkan tadi. Maknanya tak ada rokok, tak ada sujud. Oleh kerana itu, yang pertamanya sebahagian daripada pendapat ulama, bukan Abu Hanifah saja, Imam Sya'bi, Imam Tabari dan juga Abu Thawr, Ibnu Ulayyah kata tak perlu ada sembahyang. Sembahyang jenazah ini. Maknanya pendapat yang kuat lah, bukan pendapat yang syaz di dalam fiqh. Yang kedua, sujud tilawah. Sebab itu sebahagian ulama kata bukan sahaja sujud tilawah ni tak perlu ambil sembahyang, tak perlu menghadap kiblat dan tak perlu bagi salam. Sebab nak menghadap kiblat ini adalah sembahyang. Nak ada sembahyang ni kena ada nak apa dia kepada apa dia nak menghadap kiblat ni adalah jenis sembahyang. Sujud tilawah bukan sembahyang. Nak berwuduk juga adalah sembahyang. Sujud tilawah dia bukan sembahyang. Dia juga bagi salam. Bagi salam ini adalah jenis sembahyang. Sujud tilawah ini tak perlu ambil sembahyang. Ini pendapat yang kedua. Tak perlu ambil sembahyang, tak perlu menghadap kiblat dan tak perlu bagi salam. Sebab dia bukan jenis sembahyang. Okey, itu sebahagian daripada penjelasan yang berkaitan dengan masalah sembahyang jenazah dan juga sujud tilawah adakah perlu
ada air sembahyang? Jawapannya, jumhur ulama kata kena ada air sembahyang. Jadi, sebahagian pendapat kata tak wajib ambil air sembahyang. Di antara pendapat tadi saya sebut lah, Imam Sya'bi, Imam Tabari, Ibnu Ulayyah, Ibnu Jarir kan? Dan juga Imam Abu Hanifah. Begitu juga sujud tilawah. Dan seterusnya, saya dah bentangkan juga tentang masalah di antara perkara yang membatalkan wuduk di dalam mazhab Syafi'i adalah mas'ul zakar. Menyentuh maknanya kemaluan, sama ada kemaluan lelaki ataupun perempuan kan. Maka dia batal. Pendapat yang pertama dia kata al-qaulul awwalu yantaqidul wudu' bihalin. Jadi pendapat yang pertama tentang menyentuh kemaluan ini dalam apa-apa keadaan pun, maknanya pendapat yang la tadi saya tertinggal, al-qaulul awwalu la yantaqidul wudu' bihalin. Pendapat yang pertama tidak batal wuduk dalam keadaan apa-apa keadaan. Apa-apa keadaan, berlapik ke tak berlapik ke, pendapat pertama kata menyentuh kemaluan tak batal air sembahyang. Ruya zalika an Ali wa ibn Mas'ud wa Ammar wa Huzaifah wa Imran bin Husain wa Abi Darda min as-sahabah radhiyallahu anhum. Yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal air sembahyang ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar, Huzaifah, Imran bin Husain, Abi Darda daripada kalangan sahabat. Wa huwa qaulur Rabi'ah was-Tsauri wa Ibn al-Munziri wa Abi Hanifah wa ashabihi wa riwayatin an Ahmad. Pendapat ramai ya. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Fiqhut Taharah yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kemukakan pendapat sebilangan sahabat dan juga tabi'in yang mengatakan tak batal. Apakah hujah dan dalil yang dipegang oleh golongan yang pertama yang kata sentuh kemaluan tak batal air sembahyang? Diambil daripada satu riwayat. Bila orang tanya Rasulullah, faqala ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa zakarahu fi shalah. Apa pandangan kamu wahai Rasulullah? Seseorang yang menyentuh kemaluan ketika dia sembahyang. Bila gatal dia garu, dia pegang kemaluan dia dalam keadaan tak berlapik. Qala Rasulullah kata, wa hal huwa illa mudghatun minka au bid'atun minka. Tidaklah kemaluan itu melainkan sebahagian daripada anggota yang berada kepada tubuh badan kamu. Di dalam riwayat yang lain asal daripada Sayyidina Ali, dia kata la ubali amasu zakari am amfi. Aku tak peduli sama ada aku pegang kemaluan ataupun aku pegang hidung. Berbetulan dengan hadis tadi. Nabi kata tidaklah kemaluan itu melainkan sebahagian daripada anggota tubuh badan kamu. Okey. Tubuh badan kita, anggota kita apa dia? Telinga. Pegang telinga batal air sembahyang tak? Pegang telinga batal tak air sembahyang? Tak batal. Pegang hidung tak batal. Sebab hidung, telinga sebahagian daripada anggota badan. Pegang kemaluan pun tak batal berdasarkan kepada riwayat ini dan juga daripada asal Sayyidina Ali. Jadi golongan pertama pegang kepada hujah yang kita kemukakan tadi, hadis Nabi dan juga asal daripada Sayyidina Ali. Dan pendapat yang kedua, wa qaulus tsaniyu yanqudul wudu bi kulli halin. Batal air sembahyang dalam keadaan apa-apa keadaan. Wa huwa zahiru mazhabi Ahmad. Ini zahir pendapat Imam Ahmad, juga mazhab Ibnu Umar. Daripada kalangan sahabat pun ada Ibnu Umar dan juga Sa'id Ibnu Musayyib ataupun Sa'id Ibnu Musayyab. Musayyib boleh baca dua-dua. Atta' dan juga Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Auza'i, Asy-Syafi'i. Dan masyhur daripada pendapat Imam Malik kata batal. Sebab ada riwayat yang lain, man massa zakarahu falyatawadda. Kalau kita belajar Muwatta' Imam Malik, dia ada 5 riwayat. Kelima-lima riwayat tentang menyentuh kemaluan ini semuanya batal. Jadi golongan yang kedua kata batal air sembahyang dengan hujah-hujah yang kita bacakan tadi. Golongan pertama kata tak batal. Golongan ketiga pula kata sentuh dengan syahwat baru batal. Bila sentuh kemaluan, datangnya syahwat, keinginan, lalu dikeluar air mazi, yang tu baru batal. Ada 3 pendapat. Tetapi Ibnu Taimiyah membuat kesimpulan daripada pendapat-pendapat yang banyak tadi, ambil sembahyang ni kena ambil, tetapi wajib ke sunat bila orang sentuh kemaluan. Dia kata qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Azharu anna al-wudu'a man massa zakara mustahabun la wajibun. Ibnu Taimiyah kata mengambil wuduk sesiapa yang menyentuh akan kemaluan
adalah disunatkan sahaja, tidak wajib. Jadi pendapat ini disokong oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab itu ma'ruf lah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, orang duk pegang kemaluan kerana garu, mereka berpeluh dan sebagainya, mereka musafir melalui naik kuda, berjalan kaki berpeluh, mereka garu dalam keadaan mereka ada sembahyang. Ini ma'ruf berlaku di zaman dulu. Jadi pendapat yang kuatnya kata elok ambil sembahyang, dia sunat sahaja tetapi dia tidak wajib. Itu tentang kedudukan apa dia, menyentuh kemaluan, adakah batal air sembahyang ataupun tidak batal, terbahagi kepada 3 pendapat. Pendapat pertama kata tak batal, pendapat yang kedua kata batal, pendapat yang ketiga kata sentuh dengan syahwat baru batal kerana dapat boleh mengeluarkan air mazi. Keluar air mazi itu keluar salah satu daripada perkara yang membatalkan air sembahyang, keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Maka keluar air mazi adalah maknanya keluar daripada kubur, maknanya batal air sembahyang. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.